Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi semua. Apa khabar? Cikgu harap semua pelajar sihat dan baik-baik saja ya. Okey, untuk kelas minggu ni kita jumpa lagi bersama saya Cikgu Syahira. Okey, tapi kali ini menerusi video pengajaran. Sebelum tu, kita imbas kembali ataupun kita ulang kaji pengajaran yang kita telah belajar pada minggu lepas, iaitu kita dah belajar tentang pengenalan dan sejarah seni tekad. Kita juga belajar tentang jenis seni tekad, prinsip asas seni tekad dan juga motif seni tekad. Jadi sebelum kita mulakan pengajaran pada hari ini, cikgu nak awak semua untuk tonton satu video yang cikgu akan paparkan sekejap lagi. Hi guys! Today's video is going to be on how to make 3 different types of slime, and I really hope that you enjoy it. The first slime I'm going to be showing you how to make is fishbowl slushy slime. All you're going to need is some clear glue, but I recommend using some food colouring and also some glitter just to make it super pretty. After you've stirred that all in, you can start adding your activator, and we don't want to fully activate it because we want it to be super sticky. I actually kind of like mine semi like a glue still when I'm adding my beads, just so it holds it really firmly and I know my beads won't fall out when I fully activated it. So I start by adding my fishbowl beads and then start adding my slushy beads very gradually, and as you can see here, my slime actually stayed a bit sticky, so after I stirred it all in, I added a tiny bit of activator just to lose the stickiness, and I ended up with such a good crunch. The next slime we're going to be making is butter slime, and for this we're going to need a really basic slime recipe. The recipe I like using has PVA glue in it, 8 pumps of lotion, 10 pumps of foaming hand wash and about a cup of shaving foam. After we've added all of those ingredients, we can go ahead and stir it in, and once we've got that all stirred in into a really even consistency, we can go with our paint or food colouring. I like using the Crayola washables in yellow for this method, and I stir it in, and after I do that I just activate it until it becomes a really nice sticky texture. I like to activate it fully, but if it's a bit sticky, that works really well as well. Then the next ingredient we're going to need is our Crayola Model Magic Clay. I like to add loads and loads of lotion to this to really soften it up, and as you can see here, it's super tough, and when you add the lotion it does fall apart a bit, but if you keep kneading it, it becomes really soft and such a nice texture. When it gets to this stage, we can go ahead and add it to our regular slime that we made earlier, and this did take me a while to knead in, probably about 5 minutes, just because the clay is so thick, but once it's kneaded in, it's such a nice texture. And if you didn't add enough lotion to your Model Magic, your slime might be a bit rubbery, but you can fix this just by adding lotion to the regular slime and it will be super smooth. Last but not least, we have our bubblegum slime, and for this we're going to need some PVA glue, 2 cups of shaving foam, 10 pumps of foaming hand wash, 5 pumps of lotion and about 7 pumps of foaming facial cleanser. You can just use those ingredients, but personally I like to add about 4 tablespoons of baby powder and 3 tablespoons of cornstarch just to make it a bit thicker when it's fully activated. Then when you have mixed it all in, you can go ahead and add whatever colour you want, but to stay true to the bubblegum colour I added some pink. I then went ahead and activated it, and it didn't take very long because of how much shaving foam I put in, and when it came out and you play with it for a while, it was just such a nice texture. It was so thick and fun to play with. I really hope that you enjoyed this video. Okey, semua dah tengok kan video yang cikgu paparkan? Okey, video tersebut adalah tentang apa? Video tersebut adalah tentang cara-cara nak buat slime, cara-cara, tutorial, langkah-langkah. Okey, pelajar semua mesti dah tahu apa tu slime kan? Dan mungkin cikgu rasa antara kalian mesti dah pernah buat slime tu. Cikgu jelaskan kat sini, video tersebut adalah cara ataupun proses untuk buat slime. Okey, macam mana kita nak buat slime tu? Yang pertama, kita mesti ada alatan. Okey, apa alatan yang digunakan dalam video tersebut? Kita ada mangkuk dan juga spatula. Mangkuk tu untuk kita letakkan semua bahan-bahan, dan spatula tu untuk kita menggaulkan semua bahan-bahan yang kita dah letak pada mangkuk tu. Okey, selepas ada alatan, mesti ada bahan. Okey, bahan-bahan yang digunakan adalah gam, pewarna. Kalau kita tengok dalam video tu ada lotion dan banyak lagi kan. Okey, bila kita dah ada alatan, kita dah ada bahan, so awak rasa slime tu akan terjadi dengan sendiri ke? Okey, kalau kita dah ada alatan, kita ada bahan, mestilah kita ada cara-cara ataupun proses untuk kita buat slime tu. Okey, jadi apa kaitan semua ni dengan pengajaran hari ni? Okey, pelajar-pelajar dapat teka tak? Okey, kalau dah dapat teka, kita tengok betul atau tidak. Pengajaran untuk hari ini adalah
Yang pertama, kita akan belajar tentang alatan seni tekat. Yang kedua, kita akan belajar tentang bahan seni tekat. Dan yang ketiga, iaitu yang terakhir, kita akan belajar tentang proses seni tekat. Okey, jadi kita tengok. Yang pertama iaitu alatan dan bahan seni tekat. Kita tengok alatan dulu. Okey. Terdapat 11 alatan yang digunakan untuk menghasilkan seni tekat ni. Beberapa alatan tersebut cikgu dah terangkan dalam pengajaran minggu lepas. Tapi cikgu akan terangkan jugalah untuk minggu ni. Yang pertama adalah kuben. Okey, apa tu kuben? Kuben tu adalah kayu bercabang ataupun kayu yang berbentuk pangkah ni. Digunakan untuk melilit benang emas. Yang kedua pula adalah kain putih. Kain putih tu dijadikan sebagai kain alas untuk tekatan yang diregang pada kayu pengidang. Yang ketiga adalah gunting. Gunting tu apa? Gunting tu digunakan untuk memotong benang. Yang keempat iaitu jarum Chanel. Okey, jarum Chanel ni merupakan jarum jahitan lah. Jarum biasa digunakan untuk menjahit benang putih pada kain irasan. Okey, seterusnya benang putih. Benang putih tu digunakan untuk mengikat benang emas yang menutupi mempulur. Selain benang putih, kita boleh guna benang hijau. Seterusnya, kita ada papan terbuk dijadikan pelapik semasa memotong mempulur. Okey, kalau kita tak ada papan terbuk pun, kita boleh guna apa-apa saja alas untuk kita memotong mempulur tu ya. Seterusnya, kalau kita nak potong, mestilah kita ada pisau pemotong. Okey, pisau pemotong ni kegunaan dia untuk memotong mempulur. Seterusnya adalah lilin. Lilin ni digunakan untuk melicinkan bahagian tepi mempulur. Mempulur tu kita dah potongkan dia. Jadi tepi-tepi dia tu kasar lah kan. Jadi kita gunakan lilin ni, kita sapu dekat bahagian tepi-tepi tu untuk licinkan dia. Okey, seterusnya adalah mempulur itu sendirilah. Mempulur tu apa pula? Takkan tak ingat. Mempulur tu adalah kad manila yang dilukis dan dipotong mengikut motif yang kita nak lah. Seterusnya, pemidang kayu berkaki untuk meregam kain dan memudahkan tekatan. Dan yang terakhir iaitu kain irasan ataupun kain baldu untuk kita buat tekat ke atas tu lah. Okey, itu saja untuk alatan. Seterusnya kita lihat kepada bahan. Okey, kita tengok kat sini ada 5 bahan yang digunakan, iaitu yang pertama adalah benang emas atau perak yang digunakan bersama dengan kuben tadi yang dililit yang dekat kuben tu kita lilitkan pakai benang emas ataupun perak. Okey, yang kedua adalah gam kanji. Gam kanji ni digunakan untuk melekatkan kain putih ataupun kain dasar tu supaya mengelakkan hasil tekat tu berkedut lah. So dia akan tegang saja. Okey, yang ketiga ialah kain irasan ataupun kain baldu. Kain baldu ni tak semestinya warna merah macam dalam gambar ni lah. Dia boleh jadi warna biru, warna hitam dan sebagainya. Seterusnya adalah benang putih ataupun kita boleh guna benang hijau. Apa tu benang hijau? Benang hijau tu merupakan serat yang berwarna hitam pada pangkal pelepah enau, dililit dengan benang sutera merah. Ia digunakan sebagai bahan membentuk motif dalam tekat kubah. Kalau kita guna tekat timbul benang emas, kita tak boleh gunalah benang hijau ni. Yang terakhir adalah kain putih ataupun kain lapis yang digunakan untuk kita lekatkan kain irasan ataupun kain baldu tu dekat atas tu, so kita boleh buat seni tekat. Seterusnya kita akan mempelajari tentang proses seni tekat. Proses yang pertama ialah proses penyediaan kuben. Okey, kita tengok macam mana kita nak sediakan kuben. Langkah pertama adalah untuk menyediakan 5 kotak lilit untuk menggulung benang emas ke kuben. Kita tengok macam dalam gambar tu kan.
Yang kedua adalah melilit benang emas ke kuben secara bersilang. Seperti yang awak semua boleh tengok dalam gambar ni, benang emas ataupun benang perak ni akan dililitkan pada kuben supaya tidak bertindih. Seterusnya kita boleh lihat proses penyediaan mempulur. Macam mana pula kita nak hasilkan mempulur ni? Yang pertama kita kena melakar motif pada kemaga. Apa tu kemaga? Okey, kemaga tu merupakan 3 keping kad manila yang dilapis dan dimampatkan untuk membuat mempulur lah. Macam kita tengok ni. Yang kedua, cara dia melakar dan menyurih motif pada kemaga. Proses yang ketiga, memotong motif yang telah dilakar pada kemaga. Seterusnya, lilin tu digunakan untuk melicinkan bahagian tepi mempulur macam cikgu dah terangkan pada alatan tadi. Dan yang terakhir, mempulur yang telah siap. Dia akan jadi bentuk macam ni. Okey, ni adalah sedikit video yang awak semua boleh tengok. Okey, berikut adalah cara-cara kita nak sediakan mempulur. Dan yang terakhir ialah proses menekat. Dalam proses menekat ni ada beberapa langkah untuk kita siapkan lah. Okey, kita tengok langkah pertama merupakan langkah persiapan pemidang kayu berkaki. Nombor 1 tu, okey, kain kapas bertelinga diregang pada pemidang. Yang kedua, kain kapas diikat pada pemidang berkaki menggunakan tali. Okey. Dia ikat tu untuk regangkan, untuk tegangkan kain tersebut lah. Okey, dan yang terakhir ni gam atau jahit kain irasan di atas permukaan kain putih. Okey, kain irasan ni ataupun kain baldu ni kita boleh gamkan menggunakan gam kanji ataupun kita boleh jahit dia. Itu adalah langkah pertama. Kita tengok langkah kedua. Langkah kedua ni merupakan langkah untuk menjahit mempulur. Okey, kita tengok satu ni. Mempulur diletakkan di atas permukaan kain irasan. Yang kedua, mempulur ni dijahit untuk meletakkan kedudukannya supaya mudah ditekan. Yang ketiga, proses menjahit diulang sehingga selesai. Dia bukan jahit semua Okey. Dan yang keempat, mempulur yang sudah siap dijahit. Okey, awak boleh tengok dekat sini video macam mana untuk menjahit mempulur. Okey, jadi dia jahit mempulur ni pada kain baldu tu untuk mengelakkan mempulur tu bergerak-gerak lah supaya senang untuk ditekan nanti. Dan langkah ketiga yang terakhir iaitu menekat. Okey, kita tengok kat sini adalah proses-proses kita nak tekat lah. Yang pertama, benang emas direntaskan di atas mempulur dan dijahit dengan benang putih. Yang kedua tu, kita boleh tengok gambar tu adalah proses menekat diulang sambil memastikan benang emas rata dan kemas. So, dia tak bertindih lah. Okey. Yang ketiga adalah gambar jahitan benang putih disisipkan ke bawah mempulur bagi memastikan kemasan. So, tak adalah benang tu berserabut-serabut. Dia akan kemas je lah. Yang keempat, proses tersebut diulang sehingga selesai. Yang kelima, kita kena pastikan benang pemegang mempulur digunting sebelum meneruskan tekatan. So, nanti tak adalah nampak benang color hitam tu. Dia akan jadi macam ni. Yang nombor 6 ni, hasil tekatan telah siap. Okey, untuk bagi awak mudah faham cara menekat ni, cikgu ada selitkan video.
jadi kalau awak semua nak tengok lebih lanjut lagi macam mana cara nak hasilkan seni tekad, awak boleh Google je ataupun awak boleh search je dekat YouTube cara-cara untuk menghasilkan seni tekad. Okey, kita imbas kembali apa yang kita telah pelajari. Yang pertama kita belajar tentang apa? Yang pertama kita belajar tentang alatan seni tekad. Ada berapa alatan seni tekad? Okey, yang pertama adalah kuben. Yang kedua, kain putih. Yang ketiga adalah gunting. Yang keempat, jarum chenil ataupun jarum biasa. Yang kelima adalah benang putih. Yang keenam ialah pisau pemotong. Yang ketujuh adalah lilin. Yang ke-8 adalah mempulur. Yang ke-9 adalah pemidang kayu berkaki. Yang ke-10 adalah kain irasan ataupun kain baldu. Dan yang terakhir iaitu yang ke-11 adalah papan tebuk. Jadi alatan seni tekad ni ada 11. Seterusnya kita belajar tentang apa lagi? Kita belajar tentang bahan seni tekad. Okey, ada berapa bahan seni tekad yang kita pelajari? Yang pertama, benang emas ataupun benang perak. Yang kedua, kita ada gam kanji. Yang ketiga, kain irasan ataupun kain baldu. Yang keempat, benang putih. Yang kelima, kain putih ataupun kain lapis. Jadi ada 5 bahan seni tekad yang kita pelajari pada hari ini. Dan yang terakhir, kita belajar tentang proses penghasilan seni tekad. Ada berapa proses? Yang pertama kita ada proses penyediaan kuben. Yang kedua pula proses penyediaan mempulur. Dan yang terakhir iaitu proses menekat. Okey, itu saja pengajaran kita pada hari ini. Cikgu harap awak semua boleh faham lah. Okey, jadi nak tentukan awak semua boleh faham ke tak faham ke, kita ada sedikit latihan pengukuhan kat sini. Okey. Yang pertama kita boleh tengok, setelah selesai menonton video pengajaran ini, pelajar diwajibkan menjawab kuis yang telah disediakan bagi latihan pengukuhan. Yang kedua, kuis adalah menggunakan platform Quizizz. Yang ketiga merupakan cara-cara untuk menggunakan Quizizz ni lah. Yang pertama, awak boleh klik je link yang cikgu bagi dekat dalam Telegram ataupun cikgu akan bagi slide ni, so awak boleh klik saja pada Quizizz ni. Seterusnya awak boleh masukkan nama dan mula menjawab. Okey, cara kedua awak pergi search Quizizz pada browser awak, tak kisahlah awak guna Google Chrome ke, Mozilla ke. Okey, awak tekan laman web Quizizz yang paling atas sekali. Okey, bila tekan tu dia ada suruh masukkan kod, jadi awak masukkan kod ni 15404310. Okey, lepas tu sama jugalah, awak masukkan nama dan awak boleh mula menjawab. Jadi selamat menjawab kepada semua pelajar. Cikgu harap awak boleh bagi kerjasama untuk menjawab soalan-soalan yang telah diberi. Okay, itu saja. Kita jumpa untuk kelas akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.